Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, pada pagi ini 25 September 2022 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Az-Zariyat, surah yang ke-51, juzuk yang ke-27. Juzuk yang ke-27, ayat yang kita akan baca bermula ayat 52 sehingga ayat 55. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 1158. 1158. Perbincangan kita pada kali ini masih lagi berkisar tentang tuduhan jahat semua puak-puak kafir daripada dulu sampai ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan dia sama aja, tak ada modal lain dia. Dia tak pakat, tapi otak sama, otak syirik. Maka tuduhan pun sama aja, sahirun au majnun. Dua ya tuduhan. Nabi itu sihir, ahli sihir ataupun orang gila. Itu je tuduhan. Kemudian Allah Ta'ala peringatkan supaya kita sentiasalah mengingati, wa zakir, berilah tazkirah, kerana tazkirah itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Orang yang tak beriman dengar pun tak jadi, sebab dia dengar macam dengar suara tak tahu apa, jadi tak ada apa-apa bagi dia. Kita naknya kita dengar, kita mengambil pengajaran, dan kita taat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar, kita mula dengan membaca ayat 52 hingga 55 ini. Kita baca dulu. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Tengok terjemahan semula. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasul. Demikianlah hal tiap-tiap kaum terhadap rasul-rasulnya, samalah seperti hal kaum engkau, kaum Quraisy, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang rasul pun yang datang kepada kaum yang terdahulu daripada mereka, melainkan ada yang menentang dengan berkata ia adalah seorang ahli sihir
atau seorang yang gila. Itu je tuduhan popular yang dibuat oleh puak-puak kafir dulu dan juga sehingga kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok munasabatul ayat, susunan ayat ini bagaimana. Allah Ta'ala telah sebut kepada kita dalam ayat yang lepas bagaimana mereka berbeza pandangan dalam teknik mendustakan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka hanya sepakat dalam membuat tuduhan. Apa yang dia sepakat? Dia kata Rasul dia tu ahli sihir. Sebab apa dia kata ahli sihir? Sebab mukjizat yang Allah Ta'ala beri itu macam sihir. Macam zaman Fir'aun, orang duk gila main sihir kuat. Allah hantar mari Nabi Musa dengan tongkat dia, dengan tangan dia. Ini sihir. Dia kata. Dia tak kata mukjizat, dia tak beriman. Jadi dia kata, dia cuba buat bertafannun, mencari-cari apa ketuduhan yang sesuai. Tapi walau macam mana pun, ada di kalangan mereka yang mengakui bila ditanya siapa yang mencipta langit dengan bumi, dia kata Allah. Namun begitu, dia panggil dia punya kedudukan tidak iltizam dengan satu pandangan. Bila tanya siapa buat dunia ni? Allah. Tapi waktu dia sembah, dia sembah makhluk lain. Itu kita. Maknanya Allah Ta'ala nak ajar kepada kita supaya solid, mantapkan ibadat kita, akidah kita semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla saja. Tauhid kepada Allah, menjauhi syirik dalam segala bentuk-bentuknya, sama ada syirik penyembahan, syirik dalam perkataan, duk minta tolong dengan lain daripada Allah Ta'ala, ataupun syirik dalam kefahaman, dia panggil ideologi. Ini kita juga termasuk juga. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini kepada kita ayat tentang tuduhan mereka. Kadzalika ay mislama kazzabat Quraisyun nabiyyaha, sebagaimana puak-puak Quraisy telah mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah menyifatkan dengan sifat-sifat batil. Demikianlah orang-orang dulu, umat-umat Nabi yang terdahulu pun sama je. Dulu daripada Quraisy mereka bertafannun, mereka mencari seni tuduhan tu sama ya, serupa belaka. Semuanya mereka katakan di antara tuduhan yang sepakat, sahir atau majnun. Nabi itu sama ada ahli sihir ataupun orang gila. Itu jadi dua tuduhan. Boleh ni. Sebab itulah dia kata al-kufru millatun wahidah. Buat kafir ni satu je kepala, satu kepala je. Kepala dia nya tuduhan kepada Nabi sahir atau majnun. Kita itu tuduhan yang disepakati oleh puak-puak kafir tu. Dia boleh pakat sama dia tu, berpakat dalam membuat tuduhan, berpakat dalam membuat tuduhan kepada nabi-nabi mereka alaihimus salatu wassalam. Atawasaw bih bal hum qaumun taghun. Adakah mereka semua telah berpesan-pesan dan mencapai kata sepakat untuk melemparkan tuduhan itu? Sudah tentu mereka tidak dapat berbuat demikian. Kenapa? Sebab masa itu bukan ada alat media, alat komunikasi. Kita boleh buat konferensi, boleh buat ijtima', boleh buat perhimpunan antarabangsa, kemudian disebarkan seluruh dunia dia punya resolusi. Tidak ada. Kaum Ad duduk di mana? Duduk di Hadramaut, duduk di Yaman. Kaum Samud duduk di Hijr. Jauh-jauh tu jarak bukan dekat. Kaum Fir'aun duduk di Mesir.
Ada lagi kaum-kaum lain di mana, di Syam, di Palestin, mana jarak dia bukan dekat. Kalau dia nak buat conference masa tu memang susah. Pusat pentadbiran dunia Mekah belum ada, tapi mereka sudah sepakat dalam mengeluarkan tuduhan. Itu yang pelik. Sebab tu Tuhan kata atawasau bih. Adakah mereka buat wasiat? Tawasau tu buat apa ni, resolusi tuduhan? Kita kata tidak. Tak ada resolusi, dia tak boleh nak jumpa sama-sama dia, jauh. Cuma kepala dia sama, pemikiran dia sama. Apa yang samanya? Balhum qaumun taghun. Balhum qaumun taghun. Tetapi bahkan mereka semuanya adalah kaum yang taghut. Apa dia taghut? Kaum yang melampaui batas di dalam keingkarannya. Melampaui batas dalam keingkarannya. Tengok nota 1690, yakni golongan-golongan yang ingkar, yang telah kata sepakat menentang Rasul masing-masing itu, tidak pernah mereka merundingkan halnya demikian. Mereka tak ada persidangan, tidak ada conference, tidak ada, dan tidak ada untuk mencapai kata sepakat nak buat tuduhan, tidak. Kerana jarak jauhnya zaman. Maknanya kalau kita kata bolehlah dia mari berkumpul satu tempat, tapi zaman berbeza. Zaman Nabi Nuh bukannya zaman Nabi Musa, jauh jarak tu. Zaman Nabi Musa bukannya zaman Nabi Ibrahim, tak sama. Ibrahim datuk, yang lain-lain cicu-cicicnya, tak sama. Dari sudut masa, ini yang mustahil boleh berkumpul. Dan tempat masing-masing, tempat masing-masing tidak mustahil boleh berkumpul. Sebab walaupun jauh, mungkin dia ada buat satu tempat, kalau kita kata, nah mari kita dipakat kumpul di mana-mana tempat. Tidak membolehkan mereka mengadakan rundingan itu kerana faktor masa yang berbeza, zaman yang lain, kurun yang berlainan. Bahkan yang sebenarnya mereka semua bersikap melampaui batas taghut dalam kedegilan dan keingkaran. Itu yang besar sekali. Mana dia satu kepala dalam kekufuran, satu kepala, satu geng. Sebab semuanya kafir belaka, semuanya syirik belaka, maka tuduhan dia pun jadi sama. Itu dia panggil jadi sama. Karena itu dia katakan dalam hadis, al-arwah junudun mujannadah. Roh kita ni macam satu tentera yang sama. Manakala roh kita ni sama satu pemikiran, sama-sama nak berjuang menegakkan Islam, menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiwa kita akan jadi dekat. Itu dia panggil arwah junudun mujannadah. Tapi kalau roh yang berbeza, kita akan rasa tak suka, jauh. Kita tengok orang yang kita tak suka, nama dia apa panggil dengan perli-perli, nama tidak menghormati, panggil dengan nama yang buruk, gelaran yang tak baik. Itu ialah perangai kitanya, perangai orang yang tak baik, mulut dia tak baik. Sebagaimana kata di Abu Ja'far Al-Baqir, dia kata apa? Sikap seorang yang laim, orang yang tak baik itu, mulut dia yang tak baik, lidah dia yang buruk, kata korang suka perlia, itu dia panggil sikap orang tak baik. Silahul laim, senjata orang yang tak baik itu, iaitulah lidahnya yang buruk. Sebenarnya kata korang buat tuduhan mudahnya, buat kafir ni dia pakat buat, dia nak buat tuduh apa? Tak ada pakat sama dia situ lah. Mana zaman lain tidak ada. Tapi kenapa semua nabi-nabi berbeza tempat, berbeza waktu, berbeza zaman, tapi tuduhan sama? Allahu Akbar. Sebabnya qaumun taghun. Jadi fattafaqat kalimatuhum ala takdzibi rusulihim, sepakat ucapan kata-kata mereka, sikap mereka untuk mendustakan rasul-rasul mereka dan menyifatkan para rasul bisihri awil junun. Dua je tuduhan, sama ada sihir ataupun gila, lain-lain tidak berlaku. Kata apa dia? Allah jatuhkan hukuman ke atas puak ni, balhum qaumun taghun, bahkan mereka semua adalah kaum yang taghut, yang jahat.
Ai lam yusil kufaru ba'duhum ba'dha bidzalik, tidak berlaku pesanan pokok kafir sama-sama dia, tidak berlaku. Wa innamattafaqat aqwaluhum fi hadha asy-sya'n, tapi sepakat tuduhan mereka itu. Lish lishtirakihim fi sifatit tughyan, karena sifat taghut itu sama je ada. Semua mereka menentang Allah Azza wa Jalla, semua mereka melampaui batas-batas yang Allah Ta'ala gariskan, semua mereka melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Allah kata apa dalam surah Al-Baqarah? Ada surah Al-Baqarah ayat 118, kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum. Tengok, demikianlah orang-orang yang dahulu daripada Quraisy ini, sama je perkataan mereka. Sebab apa? Sebab tashabahat qulubuhum, karena hati mereka sama, semuanya syirik belaka, wal iyazu billah. Maka Allah SWT setelah menjelaskan tuduhan-tuduhan jahat puak kafir, kemudian Allah ajar kepada Nabi, fatawalla anhum fama anta bimalum. Oleh itu berpalinglah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada mereka. Tak usah hirau mereka. Jalan terus tugasmu menyampaikan dakwah. Apa saja orang kata, apa saja orang menentang, rempuh. Lawan yang menentangmu itu, dan janganlah dihiraukan tuduhan mereka, kerana engkau tidak akan disalahkan lagi setelah engkau memberikan amaran kepada mereka. Tengok munasabatul ayah. Hadhihi tasliyatun ukhra. Ayat ini ayat penenang, menenangkan hati Nabi sekali lagi, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia, menisbahkan kekurangan itu kepada diri dia. Dia kata dia cuai, dia lemah, dia tak menjalankan tugas dengan baik. Kerana itulah puak-puak Quraisy tak beriman. Nabi rasa macam dia bersalah. Jadi Nabi kata, macam bersalah lah aku ni, boleh jadi dakwah aku tak sempurna, uslub dakwah tidak baik, yang menyebabkan puak-puak kafir tak beriman. Dia bimbang takut dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah kata, fatawalla anhum, ai Muhammad fa'arid anhum, kamu tinggalkan mereka. Haula'il mukazzibin al-mu'anidin al-haqqi raghma zuhurihim, walaupun sudah jelas hujah-hujah, sudah nyata keterangan-keterangan, mereka masih lagi meninggalkan, tak mau beriman. Fatawalla anhum, tinggalkan mereka. Dalam ayat surah As-Saffat Allah bagi tempoh. Allah kata fatawalla anhum hatta hin. Fatawalla anhum hatta hin, berpalinglah kamu, tinggalkan mereka sehingga kepada masa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka masa itu dua aja. Masa mereka menerima dakwah atau mereka menerima kebinasaan. Lawan dengan Abu Jahal, lawan dengan Abu Lahab, lawan dengan lawan. Allah Ta'ala beri tempoh sampai bila? Sampai 17 Ramadan tahun yang kedua hijrah, apabila berlakunya peperangan Badar. Abu Jahal dengan ramai pak-pak Abu lain telah dibinasakan, mati di Badar, dan mayat-mayat mereka dicampak dalam qalib, dalam lubang telaga di Badar. Habis. Ataupun tahun yang ke-8 hijrah, lepas Badar tahun yang kedua, 6 tahun kemudian, inna fatahna laka fatham mubina wa yadkhulu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan tengok manusia berduyun-duyun masuk Islam. Jadi ada dua cara. Fatawalla anhum hatta hin, tinggalkan mereka sehingga satu tempoh, sama ada tempoh kebinasaan mereka atau tempoh Allah bagi hidayah. Dua. Alhamdulillah peringkat awal dibinasakan.
Sabar lagi. Bila mari pembukaan kota Mekah, orang masuk Islam berduyun-duyun. Tak ada lagi syirik di Mekah. Mekah telah menjadi negara Islam. Puak-puak yang masuk Islam berduyun-duyun, beriman kepada Allah, mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata apa? Fama anta bimalum. Dan fama anta bimalum, dan engkau tidak dicela. Setelah engkau tidak akan disalahkan lagi setelah engkau memberikan amaran. Mana setelah Nabi jalankan tugas, Allah tak menyalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi kerana dia telah bertugas. Kita hari ini para pendakwah buat kerja ke tidak? Buat kerja ke tidak? Kena buat. Nyampaikan yang benar, nyatakan yang Nabi sallallahu ajar, yang Nabi tinggal. Orang lain duk sibuk nyata yang tu, nyata yang ni. Kita sibukkan diri kita dengan menyatakan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ulama-ulama di kalangan salafus saleh, di kalangan tabi'in, imam-imam yang besar, kita sebarkan. Yang kemudian kita biarkan dulu, sebab yang awal itulah yang dikira golongan salaf, golongan yang terbaik yang patut kita ikuti. Dalam ayat apa ni? Fa'arid anhum, kamu berpaling tinggalkan mereka. Apa ulama tafsir kata? Tanda ni pelajar. Dia kata kullu man lam yusghi ilai, semua orang yang tak buka telinga dia dengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mendengar apa yang dibawa oleh Nabi, maka itulah nama dia yu'rad, nama dia orang yang mu'ridin, orang yang lari daripada dakwah. Jadi Allah Ta'ala kata fatawal anhum fama anta bimalum. Tugas nabinya dalam ayat yang ke-55, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, terus beri peringatan. Fa huwa idza ballagha qauman risalah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah dia kepada kaum dia, bermakna dia telah menegakkan hujah. Mana-mana orang yang tak mau dengar, mana-mana orang yang tak mau terima, itulah yang dipanggil orang yang i'rad, orang yang berpaling, orang yang tak mau dengar. Satu. Yang kedua, kata di Ibnu Ashur ni ulama yang kemudianlah, ai a'ridu anil ilhah. Bila kita dakwah mereka tak dengar juga, cukuplah, tinggalkan daripada duduk merayu-rayu, duduk memujuk-mujuk mereka. Sebab apa? Kana Nabi sallallahu syadid al-hirs, Nabi kita ni sangat loba dia, sangat tamak dia, nak kaum dia ni beriman, nak keluarga dia masuk Islam. Sehingga Nabi kita susah hati sangat-sangat kalau dakwah dia tidak berjaya, kalau keluarga dia tak masuk Islam, anak-anak dia tak ikut dia. Maka Allah Ta'ala sentiasa memberi ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu tidak dicela, kamu tidak dimurkai oleh Allah kerana kamu telah menjalankan tugas. Tengok Allah Ta'ala gambarkan sikap Nabi dalam surah Asy-Syu'ara ayat 3, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Mungkin kau rasa kecewa dengan sebab mereka tak beriman. Jangan. Tengok dalam suratul Kahfi ayat 6 sama juga, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Mu nak binasakan dirimu sebab mereka tak beriman, Allah kata jangan. Tugas kamu menyampaikan. Wa ma anta bimalum, engkau tidak akan dicela apabila engkau telah menjalankan tugas dengan baik. Maka ayat ini, tanda ni pelajar, ayat ini sekaligus mengajarkan kepada kita apa dia? Mengajarkan kepada kita sifat dakwah itu mesti diteruskan. Orang terima, alhamdulillah. Orang yang tak menerima, kita teruskan dakwah kita.
Berapa ramai orang yang dulu marah, menentang, tak mau bila kita kata ini hak Nabi ajar. Sekarang ni alhamdulillah mereka telah merasai, menjiwai kemanisannya beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab beramal dengan sunnah ni dia panggil hati tenang, pahalanya confirm. Sebab kita terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala confirm. Sebab yang memberi jaminan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, Nabi yang benar dan dibenarkan oleh Allah Taala, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang biasa, bukan orang-orang yang mari duk dakwa sana dakwa sini, tidak. Kita mengatakan itu dakwaan-dakwaan saja. Baik, para pelajar sekalian, kita tutup perbincangan kita dengan ayat tazkirah. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah engkau dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan tazkirah, kerana sesungguhnya peringat itu mendatangkan faedah. Liman, kepada siapa faedah? Kepada orang-orang yang beriman. Kalau orang tak beriman tak jadi. Orang tak beriman tak jadi. Dia dengar saja, dia tak tahu. Tapi orang yang berimanlah yang mendapat faedah daripada tazkirah. Kita pun kadang-kadang kita bawa pergi ngajar, kuliah. Orang yang mantap imannya dia akan terima, dia akan beramal. Tapi yang tak mantap ni, dia mari juga sebab malam tu ada jamuan contohnya, dia bukan mari nak mengaji pun. Selah kertas pun tak bawa, sebatang pen pun tidak ada. Mari duk angguk-angguk kat belakang, sudah ceramah boleh makan. Dah. Ada orang nak belajar sungguh mari duk depan. Bawa alat tulis. Tak ada alat tulis, bawa alat rakaman. Barulah dapat ilmu. Dah, buat fokus pada orang mengaji. Ni tidak, mari duduk ujung-ujung kat belakang. Sudah mengaji boleh makan. Itu je lah apa dia naknya. Rugi kita. Cakap nak makan ya. Tak. Kalau nak makan, dah. Kalau duduk belakang rumah kita boleh makan. Duduk ngak pagi petang siang malam. Ai wa zakkir ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Fa inna tazkir, sekana peringatan tazkirah itu yang fa'u haqqan ahlal iman. Yang betul-betul beri manfaatnya siapa dia? Orang yang beriman. Mereka ni dapat manfaat. Maka kata Syekh dalam kitab Taisirul Kalimir Rahman, dia kata at-tazkiru naw'an. Tulis pelajaran. Tazkirah itu ada dua perkara, dua jenis. Satu, memberi peringatan kepada orang yang tak tahu. Dia tak tahu penjelasan. Dia tahu benda tu, tapi penjelasan dia tak tahu. Maka kita kena maklumkan dia. Nak kenal Allah ni, dia tahu Allah ada, tapi macam nak kenal Allah, maka kita detailkan. Nak kenal Allah Ta'ala ni kena kenal nama dia, kenal sifat dia, kenal makhluk dia, kenal perkara-perkara yang Allah Ta'ala ajar. Maka itu dia panggil peringatan yang pertama, memperkenalkan, memperincikan benda-benda yang baik supaya mereka mendapat penjelasan. Sebab manusia ni semuanya dia nak benda baik, dia suka benda baik, tapi penjelasan tu tak dapat. Satu. Yang kedua, wa nau'us tsani minat tazkir. Yang kedua daripada tazkir apa dia? Tazkir bima huwa ma'lum minad din, ma'lum lil muslimin. Kita peringat balik benda orang tahu dah, tapi mereka lupa. Kita tahu dah semaya duduk sahawa ni baik, solat sunat baik, pergi solat berjemaah baik. Kalau tanya orang tengah tidur jawab, solat jemaah ni baik tak? Baik. Tapi orang azan tak pergi juga. Jadi kita perlu pada tazkir. Kita perlu pada peringatan kepada muslimat kita ni supaya tutup aurat dengan baik. Tahu ke tak makcik? Mek, tahu ke tidak tutup aurat wajib? Tahu. Tapi kenapa pakai baju nampak lengan, nampak betis? Saya lupa. Kadang-kadang mek-mek ni duduk dengan orang baik, suami dia ustaz ke, pak imam ke,
pendakwah sebagainya. Tapi nya pakai baju ketat. Orang Kelantan kata macam barut naka. Tahu barut naka? Pembalut buah nangka. Ke buah nangka kan kita balut tu apa? Nya pakai baju macam balut buah nangka. Bini Pak Imam. Bini pendakwah. Jadi kita perlu peringatan. Ajah, baju lagi ni tak sesuai ni. Kalau bukan kerana bini ustaz pun sebagai seorang muslimah tidak sesuai. Maknanya dua tazkir. Tazkir satu orang yang tak tahu, kita beri penjelasan. Satu lagi kita tazkir kepada orang yang tahu tapi dia lupa. Itu dia panggil faedatut tazkir. Maka dengan sebab kita beri peringatan, orang akan hak lupa teringat balik. Allahu akbar. Penting dalam tazkir ni, sangat penting. Baiklah. Dalam surah Al-A'la ayat 9, fazakir inna fa'atiz zikra. Jadi peringatan. Peringatan itu memberi faedah kepada orang. Tapi orang yang mana? Orang yang beriman, orang yang mencari kebenaran, mereka akan dapat faedah daripada apa? Daripada tazkirah. Selalu kan kita sebut bila ada majlis tazkirah, ustaz penceramah kata wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan, kerana peringatan memberi kebaikan kepada orang yang beriman. Orang tak beriman jadi ke tidak? Tak apa jadi. Allahul musta'an. Baiklah. Tamatlah kita 5 ayat berapa? Ayat 52 hingga 55. Al-an nantaqil ila al-fawaid. Faedah yang pertama, ayat 52, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun. Allahu akbar. Allah kata demikianlah rasul-rasul dahulu, termasuklah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadapi ujian. Apa ujian dia? Puak-puak kafir buat tuduhan rasul itu gila ataupun ahli sihir. Maka ayat ini menunjukkan sikap Rasul dan para pengikut Rasul, para pendakwah mesti ada sikap sabar. Sikap sabar menghadapi cabaran-cabaran yang dilalui oleh puak-puak kafir, puak-puak yang kerah kepala, yang tak erti bahasa. Ini dia. Maka ayat ini juga menjadi dalil bahawa annal mukazzibin rusul, pendusta-pendusta rasul, tariqatuhum wahidatun, gaya mereka, cara mereka satu je, walaupun berbeza jauh jarak dari sudut zaman dan juga dari sudut geografi tempat jauh, tapi kepala dia satu. Apa dia? Iaitu membuat tuduhan rasul itu gila ataupun ahli sihir. Masya Allah. Macam mana kalau kita fikir dengan otak kita, macam mana dia orang boleh jumpa? Macam mana dia orang boleh jumpa? Tak jumpa. Habis kenapa tuduhan sama? Sebab kepala dia sama. Kepala dia syirik belaka, maka tuduhan dia pun sama juga. Tuduhan dia pun sama. Itu zaman Nabi. Zaman pendakwah ni macam mana? Kita tengok di antara satu kumpulan yang sesat. Kalau kita tak kata dia kufur pun sesat. Puak-puak Rafidah yang dok menghentam Nabi, yang dok mencerca, menghentam sahabat Nabi radhiyallahu anhu, seperti Abu Bakar, Umar, Aisyah, Abu Hurairah. Ini orang yang menjadi mangsa mereka. Tapi mari juga pendakwah lain yang meniru gerak kerja puak Syiah ni, menghentam pendakwah-pendakwah yang dok ajak mereka kepada sunnah supaya meninggalkan ajaran yang pelik-pelik, meninggalkan meminta pertolongan dengan makhluk-makhluk yang sudah mati, yang tak nampak. Kita mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Tuduhan dia sama dengan Syiah. Orang kata sepakat sekata list, sebab kecelaruan yang sama dalam minda mereka yang menyebabkan kata-kata itulah yang diterima pakai. Allahul musta'an. Hati-hati tuan-tuan dengan perangkap-perangkap yang dimain oleh syaitan melalui kumpulan-kumpulan ini. Sebab kalau orang ajak kita kepada Quran, kepada hadis Nabi sallallahu, pada sunnah Nabi, kita terima.
Mungkin berbeza dari sudut furuk cabang, itu biasa. Ulama besar pun berkhilaf. Dalam buku yang saya tulis itu, rahmat dalam perbezaan, kita akan nampak di kalangan sahabat Nabi ada khilaf, tapi khilaf dalam masalah furuk, dia tidak khilaf dalam masalah usul. Maka kita hari ni pula khilaf, banyak kita khilaf yang kita ada hari ni khilaf ikut nafsu je, bukan ikut dalil pun. Dalil tak ada, oi ada dalil. Ustaz ni dia jumpa mana-mana hadis yang boleh dia tunggang, yang boleh dia kona juga nak suruh pengikut dia percaya. Ini dalil, ini pada Quran. Bila dia nak zikir melompat, dia ambil ayat Quran. Apa ni, ya apa ini, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim tu. Allah Taala orang mereka berdiri, mereka zikir berdiri, duduk, tidur. Dan kenapa tak ada pula zikir tidur? Pakat mari tidur atas masjid ni pakat berzikir, ngongek-ngongek belaka. Ayat tu disalah guna, salah tafsir, kita kata itu cukup berbahaya. Baik, kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Illa qalu sahirun au majnun. Mereka akan kata ahli sihir ataupun gila. Timbul soalan. An hadza yadullu ala annahum kullahum qalu sahirun. Mereka begitu tuduh, dia kata ahli sihir, sedangkan bukan ahli sihir, mereka nabi. Macam mana pula sedangkan ma min rasulin illa wa amana bi qaumun, ada di kalangan rasul yang beriman kepadanya kaum dia. Mereka tak kata pun ahli sihir, tapi dalam ayat ini Tuhan sebut illa qalu, kecuali mereka akan kata, seolah-olah ayat ini menunjukkan semua mereka kata. Jawabnya bukan semua. Anna zalika laisa bi'amin, bukan semua itu. Allah Ta'ala tak kata illa qala kulluhum, bukan semua orang kata, tapi illa qalu, ada yang berkata. Maka dia kira majoriti tu kira ramai lah. Bila ramai orang kata, maka dia yang menguasai. Jadi ayat ini bukan menunjukkan semua orang, tapi ada di kalangan mereka yang membuat tuduhan. Zaman Nabi ada juga orang beriman, bermula dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali, kemudian diikuti oleh sahabat lain. Tapi hak kata gila pun ramai juga, geng-geng Abu Jahal. Timbul lagi soalan, kenapa Allah Ta'ala sebut sebelah pihak je? Illa qalu sahirun au majnun. Tuhan tak kata ada kumpulan yang beriman, ada yang membenarkan, dan ada kumpulan yang mengatakan dia sahir ataupun gila. Kenapa dia sebut yang jahat je? Allah Ta'ala tak sebut mereka yang membenarkan dakwah Nabi. Ini menarik soalan. Al-jawabu li'anna al-maqsuda at-tasliyatu. Sebab ayat ni tujuannya nak menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak menenangkan hati para pendakwah. Maka cukuplah kita kata orang dulu pun mendustakan Rasul. Nabi SAW sendiri yang dakwah dia paling lunak, paling berhikmah, paling beretika pun dituduh oleh orang. Jadi kalau kita hari ni nak ajak orang balik kepada sunnah, dituduh dengan tuduhan-tuduhan, dengan macam-macam celaan, buat gambar poster di pangkah ataupun video-video celaan, kita mengatakan pelik apa? Ayat ini nak mentasliah, nak menenangkan hati Nabi, dan maka Allah Ta'ala tak sebut lagi orang yang menyokong, sebut yang ini je lah. Sebab dia panggil maqamut tasliyah. Maqamut tasliyah maknanya kita nak bagi tahu kepada orang supaya tenang lah, bukan kita saja kena, Nabi dah kena. Baik. Yang keempat, Allah sebut di sini atawasaw bihi balhum qaumun taghun. Adakah mereka berpesan-pesan ataupun memang mereka perangai gitu, taghut? Jawabnya taghut lah. Ayat ini menunjukkan bahawa anna qulubal kufar mutasyabihah. Hati puak kafir itu sama je. Hati yang puak kafir sama je. Semuanya buat tu dan pakanat a'maluhum mutasyabihah. Oleh kerana hati dia sama, syirik belaka, perbuatan dia pun, perkataan dia pun sama juga, membuat tuduhan yang sama. Tadi ayat kita baca, ayat surah Al-Baqarah 118,
kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim tashabahat qulubuhum. Demikianlah telah berkata orang-orang yang dulu daripada mereka sama dengan perkataan mereka. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Saleh serupa dengan Quraisy walaupun jauh berbeza. Sebab apa? Tashabahat qulubuhum, kerana hati dia sama, hati syirik belaka. Wal iyaz billah, bila hati syirik, syiriklah puak dia tu. Tak sedut pelikmu. Maka ayat ini menunjukkan kepada mana-mana pendakwah yang menegur, yang menentang amalan-amalan yang telah menjadi adat setempat, walaupun tidak walaupun menyalahi syarak, tetap orang yang menegur akan dituduh pemecah belah masyarakat, orang yang bawa ahli sihir sebab mempengaruhi orang, dan macam-macam cerita lagi. Kita mengatakan na'udzubillahi minal khuzlan, kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla, terkapai-kapai kita atas dunia ini tanpa panduan, tanpa bimbingan, tanpa taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Baiklah, yang terakhir, yang kelima, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sebelum daripada itu ayat yang sama lagi atas, fatawalla anhum, meninggalkan mereka, engkau bukan dicela. Ulama kata semua para pendakwah yang telah menjalankan tugas, mereka tidak lagi dikira bersalah. Kita kata alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kita pendakwah ni tak berani juga, banyak benda yang kita tak berani nak tegur. Kalau kita tegur jadi masalah. Setengah orang ni disuka, dia kata dia ja'alu al-habbah qubbatan, benda kecil dia besar sebab dia tak suka dengan kawan tu. Itu je. Kalau orang dia suka hak besar pun dikecil, ditakwil. Kalau hak benda dia tak suka, tak takwil dah. Allahu akbar. Ini perangai manusia dulu, kini dan selamanya. Baik, kita pergi ke yang kelima. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang yang beriman. Jadi jelas Allah Ta'ala nyatakan peringatan itu an-naf'ul hasilu minaz zikra, manfaat kita beri peringatan, beri pengajaran, beri tazkirah, beri kuliah, beri bayan untuk apa? Supaya lekat maklumat itu ke dalam telinga pendengar dan dia tembus masuk ke dalam hati. Sebab apa? Sebab orang yang mendengar dengan hati yang terbuka, dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan ikut apa yang dia dengar. Sama ada maklumat baru ataupun renew, kata orang, mendapat refresh balik apa yang sudah ada dalam kepala kita, tapi kita terlupa. Kita ni kadang-kadang banyak terlupa kan. Bila kita orang maklum balik, saya belajar dah dulu, saya dengar dah dulu, ada ustaz cakap, ada ustaz dah bagi tahu, ada pendakwah royak. Lupa kita ni. Alhamdulillah, terima kasih pada pendakwah yang telah beri tazkirah kerana memperingat balik. Jadi kita naknya kita beri peringatan tu dengan dua sebab. Sebab yang pertama, kenapa? Kerana memang orang tu tahu dah tapi terlupa. Sebab yang kedua, kerana memang dia tak tahu, kita perjelaskan. Dia tak tahu, kita penjelaskan. Maka kata di para pendakwah, para ahli tadabbur, hadhil ayatul karimatu, ayat ini mengandungi iaitulah hikmah yang besar, hikmatut tazkir, iaitulah hikmat kita kena sentiasa beri tazkirah, peringatan kepada orang. Allah Ta'ala syariatkan kita beri tazkirah rasmi setiap minggu apabila adanya khutbah Jumaat. Hari lain kita tazkirah lagi. Alhamdulillah, iaitu hikmah yang pertama, tazkirah ni perlu disampaikan. Hikmah yang kedua, para pendakwah apabila dia menyampaikan ilmu dengan benar, dengan amanah, dengan jujur ilmiahnya,
dia telah keluar daripada tanggungjawab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau kita tahu, kita diam, kita tak bagi tazkirah, kita pula berdosa. Sebab apa? Sebab kita tidak menyampaikan yang sepatutnya. Baik, satu lagi dalam ayat ini, ayat wazakir ini, dalilun ala annahu kullama kan al-imanu aqwa. Sebab Allah kata tanfa'ul mu'minin. Jadi bila orang tu iman dia kuat, iman dia mantap, dialah orang yang paling kuat mendapat manfaat daripada tazkirah. Kalau imannya lemah, dia pergi dengar orang ceramah. Tadilah kita sebut tadi, pergi dengar kuliah, pergi dengar tazkirah, duduk di jauh-jauh, duduk di ujung-ujung, kan? Lepas pada tazkirah dia boleh makan, itu je lah dia. Kena pergi masjid malam ni sebab ada jamuan. Bukan dia pergi kerana nak dapat ilmu, kerana jamuan. Allahu akbar. Ada seorang sahabat saya ni, dia panggil tazkiratun bil hal, tazkirah dengan perbuatan. Seorang syekh besar, saya tak nak sebut nama, bukan mazhab kita menyebut nama orang, kecuali yang baik-baik. Syekh ni besar lah, dia pergi satu negeri di Malaysia ni cerita. Tapi dalam majlis dia tu dah hentam orang. Kata orang tu, kata orang ni, ustaz ni dia buat tuduhan ke ustaz tu gini. Dia kata kawan ni yang mengembara berapa jam naik kereta semata-mata nak pergi dengar ceramah. Dia kata ni aku tak dapat ilmu malam ni, aku dapat mencela orang. Maka dia cari nama-nama yang dicela itu, yang dituduh itu. Cari dalam internet, dalam YouTube. Dia pun cuba dengar. Apa sebenarnya? Apa masalah? Dengar. Tak ada salah. Dengar orang lain pula macam tu juga. Akhir kali dia jumpa dengan anak dia pun waktu haji, dia kata, "Ustaz, saya nak bagi tahu pengalaman saya. Pengembaraan saya mencari hidayah, mencari petunjuk ini dan mencari kebenaran sebab hasil daripada orang duk kutuk sangat puak-puak ustaz ni, saya pun cari." Kita kata begitulah, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kadang-kadang dakwah kita ni orang lain tolong promote sebab dia tolong hentam kita. Orang lain pula tolong nak buka telinga nak dengar. Bila dia dengar, dia kata dia tak jumpa yang salah, yang adanya qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah 5 faedah daripada tazkirah yang kita dapat ini. Alhamdulillah. Tamatlah kita, insya-Allah kita akan sambung lagi ayat 57 sampai ke akhir surah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.